RAM untuk jadi simpanan pada pada student lain lah. So terima kasih kepada yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini adalah kelas yang saya boleh katakan bukan kata yang terakhir lah, tapi antara yang terakhir kelas secara online untuk kita penuhkan pembelajaran kita dalam khusus di DAA 3323 Control System. So boleh dengar semua? Kalau tak dengar tu nanti boleh interrupt, onkan mic, kemudian bagi tahu tak dengar atau tak nampak lah. So hari ni tadi sebelum ni saya dah bercakap berkaitan dengan pentadsiran yang pelajar kena tahu, yang kena ambil tahu lah. So yang tujuan utama kita hari ni adalah untuk untuk belajar UPS untuk kelas yang ketiga. So saya buka untuk PowerPoint yang kita nak belajar hari ni lah. Okay, so hari ni nampak PowerPoint? Saya nampak. Kalau tak nampak bagi tahu Okay. So hari ini kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan dengan sistem bekalan kuasa tanpa gangguan ataupun interruptible power supply, bahagian yang ketiga. So pada hari ini kita akan belajar mengenai komponen utama sistem UPS, contoh penentuan kendalian beban pada UPS, penyelenggaraan sistem UPS dan juga rumusan AM berkaitan dengan UPS. So kita pergi yang pertama tadi, komponen utama sistem UPS. Antara komponen utama sistem UPS adalah yang pertama sekali adalah penerus lah. So penerus ni dia punya purpose dia adalah, tujuannya adalah untuk charging pada bateri. Dia charge pada bateri lah, maknanya bateri charger lah. So semua sistem UPS dia ada rectifier ataupun penerus ni untuk sistem mengecas bateri supply lah. Okay. So yang kedua, komponen yang kedua adalah static transistor inverter. Yang ini adalah untuk dia tukar, yang tadi penerus tadi dia tukar daripada current AC ataupun ulang-alik kepada DC. Kemudian kita boleh simpan cas pada bateri. Yang kedua ni static transistor inverter ni dia gunakan untuk convert balik daripada DC kepada AC. Current tu dia nak tukar balik dia punya bentuk daripada arus terus kepada arus ulang-alik. Dan komponen yang ketiga adalah berkaitan dengan electronic static switch. Electronic static switch ni adalah macam kita kata dia nak tukarkan talian utama, talian yang sedang digunakan kepada talian yang disupply oleh bateri. Okey. Kemudian komponen yang keempat, yang yang paling penting, bateri yang menyimpan cas. Dan yang kelima adalah kita kata manual maintenance bypass circuit lah. Ini komponen utama dalam UPS. Okey, ini kita kata komponen utama ni bukan kata ni, ini adalah bahagian-bahagian yang perlu ada dalam sistem UPS. Ada lagi tambah-tambahan pada sistem UPS yang lain. Ini secara general ni lah. So ini yang saya bagi tahu sebelum ni tentang contoh penentuan beban kendalian pada UPS. So kita katakanlah ni sebagai contoh, kita nak tentukan berapa beban yang berapa keperluan yang kita kata pada UPS yang kita perlu sediakan bila kita ada pemasangan beban yang tertentu lah. Macam ni kita kata pemasangan beban kritikal ni berkadaran 40 kVA, 30 kVA, ini kilo ni kadaran-kadaran dalam kadaran-kadaran yang tenaga yang digunakan ataupun kita kata
beban-beban yang digunakan lah. Maksudnya beberapa sambungan beban yang kita nak sambungkan pada sistem GPS kita. So kita ada 40 ni contohnya. 40, 30, 15, 10 kVA dan juga 50 kVA. Yang ni 50 kVA paling besar lah. So beban 10 kVA mempunyai arus rempuh masuk persamaan 4 kali masukan selama 200 milisecond berturut. So maksudnya arus rempuh ni saya dah cerita sebelum ni, kelas yang sebelum ni kata arus rempuh tu adalah macam kita boleh bayangkan bila dia switch dia ditukar, dia switch bekalan masukan. So komponen peralatan masih lagi digunakan. So bila dia matikan yang talian tetap, so talian bantuan daripada UPS ni akan masuk dengan serta-merta. So dia ada arus rempuh lah. So ini adalah yang kita panggil sebagai arus rempuh yang kita ceritakan pada kelas yang sebelum ni. Dan dia dihidupkan sekurang-kurangnya sekali dalam sehari lah. Kita agakkan. So beban-beban lain tidak menyebabkan arus rempuh masuk. Ini kita agak tak ada arus rempuh pada nilai-nilai yang lain. Hanya nilai 10 kV saja, 10 kVA saja. So faktor kuasa bagi pemasangan ni adalah 0.2 dan keperluan ni maksudnya kita dah belajar yang sebelum ni, keperluan tambahan masa hadapan ni. Yang ni yang salah satu persediaan kita untuk kita nilai penggunaan UPS yang kita nak gunakan. So yang ni kita dah nilai penggunaan kita pada masa hadapan dan kita jangka 20% tambahan beban maksimum pada penggunaan semasa. So kita kena kira lah penggunaan beban dan juga tambahan beban ni. So cara untuk kita kira dia adalah yang pertama kita tengok beban yang stabil dulu lah. Kita agakkan beban stabil. So beban dia yang tadi 40 kVA campur 30 kVA campur 15 kVA campur 10 campur 50 kVA. So total jumlah tenaga yang kita gunakan adalah 145 kVA. So kita dalam soalan yang sebelum ni tadi dia kata keperluan tambahan 20%. So kita kena kira 20% daripada 145 kVA ni tadi. So bila kita kira beban 20% daripada 145 jumlah keseluruhan beban tadi tu, so kita dapat 30 kVA. So 30 kVA ni adalah simpanan untuk masa depan. Yang maksudnya kalau kata ada tambahan beban masa depan sebanyak 20%, kita masih boleh gunakan UPS ni. So jumlah total keseluruhan tenaga yang kita sediakan untuk UPS ni adalah 175 kVA. Okay, so muatan beban yang terpasang dia pada beban yang terpasang pada UPS ni tidak kurang ataupun tidak boleh kurang daripada 175 kVA ataupun inilah dia punya penetapan dia lah, nilai penetapan. So saiz sistem UPS bagi unitary change piawan yang paling hampir adalah 200 kVA. So kalau kita dapat kiraan kita 175, so maksudnya dalam sistem standard UPS dalam standard piawaian dia, kita kena gunakan 200 kVA. Itu cara kita menilai UPS yang kita nak gunakan. Cara kita nak menilai kesesuaian UPS yang kita nak gunakan. So kita boleh gunakan secara optimum lah benda ni. So kalau kita tengok sini, kalau kita ada 175 kVA untuk 20%, tapi kita boleh capai untuk sediakan untuk sistem UPS yang piawan yang paling hampir ada 200 kVA. Maksudnya ni boleh tambah lagi lah nilai ni. Maksudnya 30 ke 40, 30% atau 35% persediaan untuk masa depan. So dia masih belum sampai limit lah. Okay. So rujukan tambahan. Sebenarnya cara pengiraan beban pada UPS ni banyak. So belajar boleh rujuk kepada mana-mana kita kata mana-mana bahan rujukan yang ada dalam internet. So ini adalah salah satu bahan rujukan lah
yang saya boleh sediakan. Lepas ni boleh salin, kemudian boleh cari dalam internet. Satu yang rujukan untuk perkiraan hayat UPS, bateri UPS ni. Satu lagi berkaitan dengan pemilihan dan konfigurasi UPS dan arus bekalan kuasa lah. Sebenarnya ada banyak mana-mana ni, kalau tak UPS tu dia akan keluar lah berkaitan dengan UPS. Cuma kita boleh find lah mana bahagian yang kita nak. Kalau boleh kita cari yang general lah, yang berkaitan dengan kita lah. Yang ni lebih kalau ni lebih pada spesifik mana-mana bahagian kan lagi. Jadi macam mungkin kita agak kurang faham lah. Okay. So setakat tu kaedah pengiraan. Sebenarnya kaedah pengiraan ada lagi, bukan sekadar yang berkaitan dengan penentuan beban ni saja. Kita juga ada berkaitan dengan benda-benda lain, dan terutama bila kita kaitkan dia dengan jenis-jenis bateri. Contohnya jenis-jenis bateri. Kadang-kadang jenis bateri pun mempengaruhi kita kata beban. Dia pengaruh beban. Dia bukan disebabkan ini saja, dia tengok bateri juga. So bateri kita ada dua jenis. Kita ada cell acid plumbum ataupun kita panggil lead acid cell. Itu yang biasa kita dengar lah. Dan yang kedua yang biasa kita guna adalah cadmium nickel ataupun nickel cadmium. Yang ni yang bateri jenis nickel ni bateri yang lazimnya kita gunakan disebabkan oleh penyelenggaraan bateri yang sangat minimum, dan bateri itu lebih tahan lasak dan ketahanan dia dijangka dalam lebih kurang 10 tahun jika kita jaga penyelenggaraan dia dengan baiklah. So itu adalah antara orang kata apa, dia lain-lain punya ni lah. Dia sebenarnya ada banyak faktor. Ini yang saya ceritakan ni adalah faktor-faktor yang umum, yang biasa. Dia ada banyak faktor-faktor lain. Sebab kita ada, kalau kita rujuk kat dia punya komponen utama ni, ada banyak bahagian lah. So tadi saya cerita tentang bateri saja. Dia ada banyak lain. Kita boleh tengok pada static transistor, inverter dan sebagainya. So saya tak nak ulas benda tu panjang. Sebab nanti dia akan jadi lebih keliru. So saya akan terus kepada penyelenggaraan sistem UPS. So untuk tajuk penyelenggaraan sistem UPS, kita ada dua. Yang tadi saya ceritakan tadi sebelum ni, kita ada rectifier dan inverter. Rectifier ni adalah kita satu alat ni kita tukarkan bentuk arus bekalan kuasa daripada AU kepada AT, dan inverter ni ditukarkan daripada AT kepada AU untuk dia supply semula kepada load yang kita gunakan lah. So, sistem UPS jenis rectifier dan inverter, ataupun yang inverter ni adalah penyongsang, tidak memerlukan senggara berkala secara khusus kerana ia adalah alat elektronik. Secara amnya, alat elektronik hendaklah dijaga kebersihannya, terutama daripada habuk. Ini biasalah. Ini kalau kita rujuk ni, kita rujuk kepada UPS yang kecil tu, yang untuk komputer tu. Itu yang kita kena jaga. Dia tak ada penyelenggaraan khas untuk dia lah. Cuma kita jaga dia daripada habuk lah. Selain daripada itu, penting yang penting untuk UPS ni adalah penjagaan suhu dan juga peredaran udara dalam bilik UPS. So kalau yang ni yang besar lah, kita kata yang bilik, kalau tengok kat bangunan-bangunan, bila kita sebut tentang bilik UPS, dia dalam tu mesti ada kita kata ada aircon. Dia ada aircon. Kita pun dulu, awal-awal dulu saya pergi ke beberapa bangunan, saya pun tertanya kenapa bilik UPS ni kena aircon lah, sebab ada peralatan seperti UPS dan juga peralatan yang cover bahagian data lah, bahagian data PABX. Saya ingat lagi PABX. So bilik-bilik PABX, bilik UPS dalam tu memang kena ada aircon lah. Sebab dia nak sejukkan peralatan. Sebab peralatan elektronik ni bila digunakan, dia akan menghasilkan haba. So dia panas. Bila dia panas, dia cepat rosak.
Jadi kita sediakan penghawa dingin yang mana aircon tu dia akan berfungsi secara kita kata berganti-ganti lah, tapi dia sentiasa on je lah. Okay, so alat UPS moden mempunyai self diagnostic system di mana ia berfungsi secara automatik jika terdapat masalah pada sistem. Okay, so sekarang UPS dia tak ada, dia dah ada advance lah, dia ada sistem sendiri. Kalau ada apa-apa masalah pada sistem UPS, dia akan trigger kepada pusat kawalan. So pusat kawalan akan mudah detect lah ada apa-apa masalah pada sistem UPS. Itu sistem UPS. So untuk penyelenggaraan bateri pula, uh, ni untuk bateri, biasanya bateri yang digunakan adalah bateri tanpa senggaraan ataupun kita panggil maintenance free bateri lah. So penyelenggaraan yang pada bateri ni sebenarnya kita nak tengok bateri tu dalam keadaan yang baik lah. Yang pertama sekali kita kena pastikan kita kata charge yang pada bateri itu masih normal, bacaan voltan pada ataupun pada bateri itu masih dalam keadaan normal. So ada banyak cara lah kita boleh senggara dia. Yang pertama tadi kita kata kita gunakan, mungkin kita boleh gunakan bateri maintenance free bateri, so tak payah tengok lah, cukup beberapa tahun kita gantikan saja. Okay, yang kedua kita boleh buat penyelenggaraan pada bateri itu dengan kalau yang jenis lead acid pula, kita kena pastikan dia ni lah, yang tadi ni free maintenance tak payah tengok kan. Yang ini yang bateri macam kita kata bateri air lah, bateri air. So yang bateri acid lead tu kita kena check lah, macam bateri kereta yang jenis air tu kan, kita tengok air dia kalau kering kita kena masukkan, dan kita kena tengok paras ketepatan elektrolit tu antara 1.1 ke 1.2, dia kena pakai alat checking dia lah. Kemudian memeriksa keadaan cas bateri masih normal. Tadi saya dah sebutkan, kita tengok bacaan cas bateri hendaklah dalam keadaan yang baik. Kalau lemah kita kena tukar kepada yang baru, ataupun kita servis dia, kita charging balik dia. Kalau tak boleh juga ganti barulah mesti. Dan kita memeriksa dalam keadaan dia punya bahagian atas kontak itu, pastikan dia dalam keadaan yang bersih dan tak ada pengumpulan tanda-tanda pengumpulan asid dekat atas dia. Macam kita ada yang putih-putih tu kan dekat atas, dekat kepala plug ataupun kepala port penyambungan bateri tu. Kalau buka kereta, biasanya kalau kereta lama-lama kita nampak putih, dia jadi putih kat atas bateri tu. Itu sebab yang putih tu adalah disebabkan oleh kita kata asid tu lah dia naik. Dan kerana asid dia naik, dan dia punya yang tak bagusnya, bila dia putih tu dia boleh menghakis kontak pada kita kata kontak pada bateri lah. So kadang-kadang dia boleh jadi putus lah, bila lama-lama tu dia boleh putus, dia makan dia macam dia hakis kontak atas bateri tersebut. So kita juga kena jalankan untuk penyelenggaraan bateri ni, kena sekali-sekala ataupun sebulan sekali kena jalankan kita kena jalankan prosedur untuk pastikan UPS tu berfungsi dengan baik lah. Kita putuskan bekalan TNB dan kita pastikan UPS boleh berfungsi. Biasanya beberapa bulan lah untuk kita cuba kan, terutama ketika waktu premis tidak berfungsi lah, maksudnya tak ada waktu cuti lah. So kita try. Okay. Kemudian untuk troubleshoot pembaikan komponen elektronik dalam alat UPS, biasanya pembekal yang mendapat kontrak tu dia akan jalankan pembaikan komponen elektronik dalam UPS lah, sebab itu dia disebabkan kerja-kerja tu disebab kerja-kerja kepakaran, kita kata dia yang ada alat ganti dan dia yang tahu dia perolehi daripada pembekal jenama-jenama tertentu untuk UPS lah. Okay, so itu adalah penyelenggaraan sistem UPS.
Okey, seterusnya kita nak cerita tentang rumusan. Rumusan tentang UPS. So, pertama sekali penggunaan sistem UPS adalah yang terbaik bagi menjamin bekalan kuasa bantu. Ini UPS ni adalah untuk kalau kita faham dia untuk backup power supply lah. Dan backup tu yang secara orang kata yang secara berterusan dan stabil. Dan tetapi kita kena ambil kira beberapa perkara lah tentang semasa kita buat pemilihan pada UPS tu. Macam saya cakap tadi lah, kita ada dua jenis bateri, contoh lah, kita kata contoh. So kita ada bateri yang bateri yang kita free maintenance tadi tu, ataupun bateri yang kita kena yang kita gunakan yang bateri biasa, bateri yang yang berbentuk lead acid tadi tu. Ada banyak perkara lah. Lepas tu pengiraan beban tu sama. Beban tu berapa beban yang sepatutnya kita gunakan. So kita kena kira dululah sebelum kita putuskan sama ada kita nak pakai UPS tu untuk jangka masa yang terhad ataupun kita nak yang semasa, atau kita nak pakai UPS ni untuk jangka masa yang panjang. So bila masa yang panjang, kita kena fikirkan tambahan penggunaan beban pada masa akan datang. So kita tambahlah 20%, 30% penggunaan yang kita boleh agak untuk masanya akan datang. Kemudian oleh kerana sistem UPS ni adalah kos UPS sistem ni adalah sangat tinggi, so keputusan untuk memasang sistem ni perlu mendapat justifikasi yang memuaskan lah. Biasanya justifikasi ni pada pengguna lah, pada pengguna ataupun mana-mana company yang nak gunakan, kita kena dapatkan justifikasi dia nak sistem yang macam mana. Yang macam saya ceritakan yang nombor satu tadi, kita nak dalam jangka masa yang pendek atau dalam jangka masa yang panjang. Kemudian dari segi maintenance macam mana, dari segi ketahanan penggantian alat peralatan dan sebagainya. So semua kena ambil kira lah. So beban yang penting dan kritikal perlu dia kena pasti. So dalam satu bangunan tu, yang mana bahagian yang sangat-sangat kritikal dan sangat memerlukan sistem UPS digunakan. Okey, yang tu yang lebih baik lah. Maksudnya kita pastikan dulu mana bahagian yang digunakan dan kita pasang pada bahagian yang betul-betul memerlukan operasi UPS. Okey, yang seterusnya selain daripada perkara yang saya sebutkan tadi tu, penggunaan set jana kuasa tunggu sedia. Ni penggunaan kita kata genset sebagai bekalan kuasa bantu kedua adalah sangat baiklah kalau kita dapat sediakan, sebab kita tahu UPS ni dia punya masalah adalah dia menggunakan charger yang ada pada bateri tu. So dia ada jangka masa tertentu yang dia boleh bekalkan tenaga. So dia tak boleh bekalkan secara berterusan dalam jangka masa yang panjang, sebab nanti kita kata charge yang disimpan dalam bateri mungkin akan kehabisan. So kita kena fikirlah second choice kita, yang maksudnya bila dah habis kita kena gantikan dengan set genset. Kita kena tukarkan, dan genset tu mungkin boleh supply semula kita punya sistem yang sedia ada sebagai backup yang kedua lah. Jadi kita tak nak UPS ni, sebenarnya kita tak nak putuskan dia dalam keadaan yang terputus kemudian baru kita sambung balik. Kita nak untuk yang berkaitan dengan data kita ataupun bahagian yang berkaitan dengan komputer, kita tengah buat kerja tu, kalau terputus dia terus backup. Kemudian dalam masa tertentu kita boleh save kita punya data, dan dalam masa yang sama kita genset boleh bantu untuk sambungkan bekalan tenaga. So dia adalah hanya untuk sementara, bukan untuk sepanjang kita kata berterusan, sebab bateri ni dia ada
saiz dan juga keupayaan bateri. Dan bateri juga kalau saiz simpanan kita kata cas yang besar, so dia lebih mahal lah. Dia lagi tinggi. So better dia ada kita kata support yang kedua daripada genset supaya boleh memastikan sistem utama yang kita nak gunakan tu berterusan dia punya functional lah. Okey. Itu adalah rumusan berkaitan dengan UPS lah. Dan itu adalah rumusan untuk keseluruhan UPS yang kita belajar 2 kelas yang sebelum ni. Okey. So sebenarnya kelas kali ini pendek aja. Itu saja yang saya nak sampaikan. Cumanya saya minta belajar nanti baca nota. Sebab dalam nota tu ada beberapa benda yang lebih sebagai tambahan lah untuk pengetahuan pelajar. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Tuan nak tanya pasal yang takvim tadi lah tuan. Ya, krim apa? Pasal takvim yang tuan ada tunjuk takvim. Okey, yang takvim tu kenapa? Nak tanya apa? Saya nak tanya dia kita maksudnya sambung SEM atau ulang SEM? Kita sambung SEM. Kita tak ulang SEM, kita sambung. Cuma yang saya terangkan tadi lah, kita ada minggu yang kita masuk yang last tu, kita kena selesaikan semua PB dan kita kena buat PB khas untuk kita kata macam periksa khas lah. Sebab kalau ikut periksa akhir kita dah lepas tarikh kan. So kalau ikut daripada daripada KJPP, maksudnya kita kena selesaikan amali kita. Sekarang amali kita tak dapat buat. Kita buat online ni kita tak dapat buat amali. So sebab tu saya banyak kali saya ingatkan tentang pelajar tengok balik praktikal yang saya dah bagi kan kita dah buat praktikal 1 kan. Kita dah buat praktikal 1, so kita tengok praktikal 1 tu kena wujudkan ladder diagram, lepas tu kena lukis dia punya kita kata dia punya input output dia berapa nilai. So benda-benda macam tu kita kena ulang lah sebab nanti periksa nanti dia keluar yang tu. So benda yang saya cerita tadi tu lah, yang kata dalam 4 minggu tu kita kena selesai. Sebab kelas saya ni pun macam kita sekarang ni pun bukan semua yang dapat masuk. Masing-masing ada macam tadi kan, ada kena kerja lah, kena sebagainya. So ada masa-masa memang tak ada masa. Sebab tu saya sediakan video YouTube secara online supaya pelajar boleh tengok. So kalau YouTube tu pelajar tak boleh nak tanya lah waktu tu, tengok kemudian ikut aja kan. Dan dia tak, kalau mengajar dalam bentuk amali pun dia tak berapa, orang kata apa, tak berapa praktikal lah benda tu. Dia, macam belajar kena ada dengan saya, macam kita buat dalam kelas lalu tu. So saya tunjuk satu-satu, belajar buat, tu lebih baik lah kan. Jadi untuk praktikal, saya kena selesaikan praktikal tu yang sekarang kita baru buat 1. Okay, kita ada lagi, kita buat 1 kan buat 2, lupa dah saya. Saya rasa 1. Baru 1 rasa tuan. 1 kan. Maksudnya ada lagi 2 yang sebenarnya saya dah tunjukkan cara selesai itu, yang 2 lagi tu dalam YouTube. Dalam YouTube ladder diagram tu saya tunjuk satu-satu. Cumanya sekarang ni masalahnya adalah pelajar tak, sama ada pelajar boleh akses tak boleh akses kepada video tu. So saya kena ulang balik dalam katalah masa lepas PKP nanti ada 4 minggu tu kena ulang balik dengan dalam keadaan yang agak orang kata apa, cepat lah. 4 minggu tu bukan banyak-banyak mana kan, sebab semua kursus akan buat benda yang sama. Sebab kita ada amali kan. So kita akan belajar masa tu kena habiskan amali tu dan akan menduduki peperiksaan khas, pentaksiran khas. Dan pentaksiran khas tu yang saya difahamkan 50%. Itu yang agak merisaukan saya lah, 50% tu banyak lah. So PB yang saya yang saya minta pelajar jawab tu, yang sendiri yang saya buat tu adalah 50% mengikut CO yang disediakan.
dan 50% lagi adalah disediakan untuk PB, kita kata PB khas ni lah. So pelajar kena jawab. Masalah dia pelajar kena jawab macam kena jawab periksa lah. Jawab periksa. So pelajar sepatutnya kena faham dan kena jelas dengan pembelajaran kita lah. Itu yang agak merisaukan saya lah kan, sebab kita sediakan, cuma pelajar tak dapat mengikuti waktu tempoh PKP ni. Ada yang tertentu lah yang ikut-ikut lah, yang tertentu dia tak dapat ikut. Contoh macam ni kan, saya rakamkan kelas kan, waktu ni apa penerangan yang saya dah buat. So nanti saya akan buat dalam bentuk YouTube dan saya akan letak dalam kelas. So berapa orang yang dapat akses untuk tengok, itu persoalan dia. Nanti nak bilang jawab periksa, soalan-soalan yang sebenarnya banyak yang dalam YouTube tu adalah soal macam mana pelajar nak jawab dalam peperiksaan. Jadi itulah dia punya orang kata apa, dia punya kesimpulan dia. 4 minggu tu bukan 4 minggu yang orang kata apa, yang boleh kita boleh relax lah, maksudnya kena pull out lah benda tu. Lebih-lebih kan, kena siapkan semua lah kata. Ni pun macam saya punya bahagian pun ada 2-3 orang tak jawab quiz, tak jawab saya punya sebahagian tu tak jawab saya punya, kita kata, tugasan. So benda-benda tu markah tu. So jadi macam saya terangkan sebelum ni lah, yang awal kelas tadi. Contohnya kalau pelajar markah untuk PB 50% kan. Okey. Kita dah tukar, sebelum ni 60-40, jadi sekarang jadi 50-50. So katakanlah pelajar tak jawab kuis ataupun tugasan yang diberikan sebelum ni. So saya cover untuk 50%. Mungkin pelajar dapat 30% yang masa tu. Dan selebihnya pelajar kena jawab dalam PB khas. Katalah PB khas pelajar dapat 20. Alhamdulillah boleh lepas lah 50%, kalau 30 campur 20, okey lah. So 20% dalam peperiksaan khas tu umpama macam 40 markah lah kita kata. Sebab PB khas dia standard dia 100 markah. So dia cover untuk 50. So kita kata kalau pelajar nak lagi 20% markah, pelajar kena jawab betul sekurang-kurangnya 40 markah. Boleh faham yang tu? Jelas tak? Jelas tuan. Jadi itu yang sebenarnya. Tapi kalau pelajar boleh pull out saya punya PB saya 3 kuis, 1 tugasan tu kan, yang tu kira insyaAllah sebahagian tu dah selesai lah kan. Dia jadi macam tu. Dan saya minta tambahan sebenarnya, tambahan untuk presentation PowerPoint, tapi tak ramai yang hantar. Ada seorang dua je hantar. Okay, jadi tak boleh macam tu. Kalau saya masukkan tu dalam penilaian, nanti yang lain tu dia akan ganggu pengiraan markah untuk pelajar lain. So saya kena ambil yang betul-betul pelajar jawab, yang ramai jawab dalam beberapa bahagian lah. Contoh macam yang saya tetapkan hari tu, 3 kuis, 1 tugasan tu, itu memang wajib jawab. Memang wajib pelajar kena jawab. Ni kena ingatkan pada kawan-kawan. Kalau tidak nanti kalau markah dia dapat rendah, itu memang masalah. Sebab nanti dia nak cover balik dengan periksa PB khas tu. PB khas tu macam periksa jugalah. Nak cerita macam periksa jugalah. Jadi mungkin pelajar boleh lulus, tapi dalam orang kata apa, dalam yang rendah lah, dalam aras yang sangat rendah. Jadi sangat merugikan pada pelajar. Sangat merugikan pada pelajar lah. Saya nak kalau boleh pelajar boleh achieve lebih tinggi lah benda tu kan. Sebab awak punya markah nanti berkaitan pula dengan pointer. Bila pointer awak dapat rendah, kumulatif GPA awak pun terganggu. Kan? Ni dah kata apa, semester kita kata ni dah tahun akhir lah. Tahun akhir ni kena jagalah. Ni soalan apa Luqman? Tuan yang tak nampak, tak sempat nak baca. Tugas sementangan saya buat pasal pengajaran BSc boleh tak tuan?
Awak nak buat pasal apa pun tak ada masalah, buatlah. Nak buat apa tajuk, tapi jangan gunakan balik saya punya PowerPoint. Awak kena buat PowerPoint sendiri, kemudian saya dah tunjuk cara macam mana kita nak rakam suara, kemudian buatlah apa nama bentuk cantik sikit, jangan bagi hitam putih. Hitam putih lepas tu copy saya punya balik, jadi tak boleh nak bagi markah macam tu. Dan lagi satu saya minta kalau buat, semua orang kena buat. Baru saya boleh masukkan dalam penilaian. Penilaian tu yang saya kata itu nak masukkan dalam bentuk penilaian kan, dia akan masuk dalam bentuk penilaian lah. Kalau semua ada sebahagian kecil yang buat, sebahagian tak buat, nanti markah tu yang dapat lah, yang tak dapat tu dia akan kira kosong kan. So dia akan lagi merendahkan awak punya apa nama PB awak lah, markah kumulatif PB awak tu, sebab saya kena berpandukan pada CEO khusus, course outline khusus kan. Course outline khusus tu saya kena pandukan dia. So saya tak boleh suka hati saya lah. Sebab kita ada dia punya SOP apa nama untuk kurikulum. So kita kena buat macam tu lah. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan lah. Saya pun tak nak ambil masa yang panjang sebab saya nak selesaikan kelas last ni, agak kelas yang ni. Cuma saya nak minta pelajar ingatkan pada kawan-kawan lain, tolong jawab periksa. Satu lagi, saya dah buat ulangan peperiksaan dalam Microsoft Teams. Saya tengok ramai yang tak masuk. Bukan Microsoft Teams yang tak masuk, dalam Google Classroom tak masuk. Ni saya buat dalam Google Classroom sebab saya tengok ramai cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah yang menggunakan medium Classroom, Google Classroom. Jadi saya pun gunakan medium yang sama. Sebab nanti kalau saya gunakan medium Microsoft Teams, ramai yang tak nak guna, yang tak faham nak guna kan. Tapi sebenarnya kalau pakai Microsoft Teams, dia sebenarnya lebih mudah lah. Dan penilaian boleh saya buat terus daripada situ, dan awak boleh tengok penilaian dalam Microsoft Teams tu. Tapi saya tak kisah, janji pelajar hantar je, sama ada dalam bentuk Google Form atau Google kita kata dalam Google Form ataupun Microsoft Form. Boleh je dua-dua, nanti saya compilekan balik dan kita tengok pemarkahan tu lah. So sekarang tinggal Lokman seorang je. Mana? Nanti sampaikan pada kawan-kawan Okey, saya rasa setakat itu saja. Okey. Kalau ada apa-apa nanti boleh ni saya lah. So saya tamatkan sampai kat sini saja. Okey, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.